tapi tak boleh kasab dengan sebab mengaji. Jadi itu istilahnya, dia boleh kasab tapi ada benda fardu ain yang menghalang dia mengaji. Dengan sebab tu tak boleh buat kasab. Tak ada kasab lah namanya. Bila tak ada kasab, dia pakai. Dia pakai. Untuk mak bapak bagi juga. Sedangkan tak menafkah, tak wajib atas mereka. Pasal asal wajib nafkah sebelum balik. Bila balik, tak wajib nafkah. Bila balik, dia sendiri lah nafkah dia. Kena cari sendiri. Tapi tak boleh lagi. Macam apa? Ngaji. Ngaji pula ngaji apa? Ngapai? Duduk pondok. Ngaji pun kalau ikut dobe syarak, ngaji mesti dini. Bukan subjek dini yang akan datang tu. Dini yang syar'i lah. Sajalah benda-benda istilah tu dia orang pakai. Diganggu sikit lah. Satu saya jaga istilahi dengan lugawi tu. Jadi ngaji agama je yang dapat. Ngaji akademik tak dapat. Satu, jangan kata ngaji akademik. Dia masuk pondok tarikat. Dengan sebab tu tak boleh buat kasab. Tak dapat serta pakai. Yang dia meninggalkan cari kasab pasal dia buat benda sunat. Kurang-kurangnya buat kerja pada kifayah, buat dakwah, ikut tabligh. Contoh. Dan memang dia buat kerja tabligh betul lah. Bukan kerja makan je lah. Memang buat kerja tabligh. Dan dia ahli dalam buat tabligh. Jadi pada kifayah tu. Bila fardu, dengan sebab tu dia tak boleh kasab. Memang dakwah ya. Keluar 40 hari, balik sehari, keluar 40 hari. Balik sehari, keluar bulan, 4 bulan. Balik sehari, keluar setahun. Balik sehari, keluar 40 hari. Dia tak boleh kasab. Apa? Okey. Banyak zakat. Dia buat pula fardu kifayah. Dia pula ahli. Nak sebut, itu katalah, mak bapak ada. Mak bapak bagi tabarak. Pasal nafkah wajib atas dia. Nafkah wajib atas dia. Asalnya kasab tu wajib atas dia. Dia pun boleh kasab. Tapi dia tak kasab. Bukan malas kau je. Dia sibuk syukur dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Apatah lagi fardu ain. Dan fardu kifayah pun, fardu kifayah masih dini. Bukan fardu kifayah apa? Yang buat perubatan apa? Kalau ikut masyhur sebut ulama, tengok kita kitab fiqh kita. Kalau ulama tamat tak bab perubatan ke, bab meniaga ke, bab elektrik ke, bab air ke, tak ada, tak masuk bab. Itu tak masuk fardu kifayah yang dengan sebab dia meninggalkan kasab, maka boleh ditarifkan dia sebagai fakir. Tak. Yang tu tak dapat. Jadi maksudnya atas nak bagi fakir itu tak ada. Macam mana pun saya nak sebut ialah yang tak ada kerja ni. Jadi asal nak sebut tahu nafkah. Jadi kalau asalnya wajib kasab atas dia, mak bapak tak bagi, mak bapak bagi. Mak bapak bagi itu bukan nafkah wajib. Itu adalah nafkah tabarruk. Bila tabarruk, tak dikira kasab. Tapi bila dapat, dikira mal. Faham tak faham? Tuan tu yang nak faham, nak tanya. Apa dia boleh faham? Saya anggap boleh faham. Bila mal tu melebihi, mal dia tu melebihi kebolehan. Okey, bagus soalan tu. Mal dia nak tengok lebih tak lebih untuk dinamakan fakir tak fakir. Kasab dinilai dengan kasab untuk nilai fakir tak fakir, tengok hajat dan keperluan dia. Dengan apa yang dia dapat. Kalau 10, 1, 2, 3, 4, okey. Mal ayat dia begitu juga. Cuma dia bukan tengok apa mal yang ada dengan apa yang dia kena belanja. Tapi dia kena tengok mal yang ada dengan umur ghalib. Pasal kalau dia tak ada kasab, dia kena tengok mal. Dan mal untuk dikira fakir miskin mesti tengok umur ghalib, bukan apa keperluan hari itu. Okey, katalah misalnya saya ada 10,000. Umur baru 25 campur 25. Tak faham sudah? Okey. Isteri baru seorang, ada 3 kosong tapi orang tak keluar. Tak faham juga tu pun satu hal. Anak baru 8. Dengan katalah 10,000, dengan macam tu punya tanggungan saya,
Umur 25 campur 20, campur 20. Dengan umur Ghalib. Umur Ghalib kita berapa? 63. Umur Rasulullah. Baina sitin wa sab'in. Dan baina tu ambil mana? Dobit kitab fikah kita 63. Nak sebar 45 nak pergi 63. Ada 18 tahun lagi. Cukup 10,000 tak? Isteri seorang, anak 8. Yang tak ada kasap. Silap setahun lah. Oncong liao. 10,000. Walah, cap bol liao. Bagus tu, cap bol liao. Oncong liao. 10,000. Kalau kasap tak ada, tengok kata 10,000. Walaupun saya ada 10,000 sekarang, tapi saya tak ada kasap. Cerita tak ada kasap ni. Pasal bila tak ada kasap, dia tengok nafkah siapa sara tu. Tak ada sara, tengok kasap. Kasap tak ada, tengok kata. Bila kata ada 10,000 sekarang, walaupun saya ada 10,000, saya tak ada kasap. Katalah saya tak ada kasap, saya sibuk ngaji. Dan tak atas nama jawatan, tak ada atas nama gaji. Orang bagi pun atas tabarok. Bila tabarok jadi mal saya. Tapi mal terkumpul di tangan 10,000. Fakir saya. Pasal mal tengok umur Ghalib. Kasap tengok harian. Pasal kasap dia boleh kasap hari-hari. Bila hari-hari boleh kasap, walaupun 10 dapat 10. Tu apa? 10 hajat, saya guna angka tu lah. Dapat 10. Apa? Kaya. Pasal apa? Yakfi kifayah. Cukup kifayah. Hajat dengan kasap dapat. Cukup. Kifayah. Tapi kalau 10, 1, 2, 3, 4. Pakai. 5, 6, 7, 8, 9. Miskin. 10. Kaya. Walaupun tak ada simpan. Hari-hari jual pisang, makan pisang. Dapat pisang, beli beras, elektrik, api air. Memang cukup makan je. Kaya pagi, makan pagi. Kaya petang, makan petang. Kaya miskin. Kaya. Tu kaya pagi, makan pagi. Kaya petang, makan petang. Kaya. Maksud apa? Cukup. Tapi kalau kaya petang, makan hari pagi. Kaya petang untuk makan hari pagi tu. Maksud pagi tu, kaya petang tu baru boleh cover dia. Tu teruk lah. Tu orang miskin. Kalau kaya pagi, makan petang. Itu kaya gila lah. Dari segi bak kasap. Bak kasap itu kaya gila lah. Maksudnya lebih lah. Boleh buat simpan. Boleh buat simpan, kaya. Dengan kasap. Kaya dengan kasap. Jadi kaya dengan kasap. Kaya dengan mal. Kaya dengan ada orang wajib sara nafkah. Tiga-tiga tu dengan format berbeza lah. Kaya dengan orang sara, tengok siapa sara. Dengan label dia kaya, tak kaya dia. Kalau kaya dengan kasap, dia tak kira wang simpanan. Dia kira apa yang kau boleh usaha dengan apa keperluan harian. Kalau yang buat, kalau kata elektrik, air apa, purata keperluan tu lah. Okey. Kalau kira dengan mal, tengok umur Ghalib. Mana? Kasap. Kasap je. Itu kan hari. Hutang dia, kaedah hutang dia kena tengok sampai waktu nak bayar ataupun tidak. Dah sampai masa tempoh bayar tak? Janji hutang bayar sebulan macam mana? Okey. Pasal hutang jangan tengok berapa jumlah hutang semua tu. Dia tengok bulanan, dia panggil dainul hal. Dain yang hal, bukan mustaqbal. Mustaqbal tu yang memang akan, memang dain, tapi yang akan kena bayar dia belum sampai waktu tempoh untuk bayar. Jadi bulanan bayar apa? 500. 500 tu termasuk dalam hajat dia. Tu termasuk dalam hajat dia, hajat. Faham tak? Istilah tu, asal situ je menjawab soalan. Lain. Okay. Dia nafkah memang asal bapak tak ada, Datuk. Pasal dia istilah nafkah usul. Asal wajib macam tu. Tapi usul pun tak peduli. Takkan nak dibiar. Siapa lagi wajib nafkah? Tak ada usul.
Jadi usul tu, pak-pak menakan apa semua tak ada, semua tak peduli, dia orang pun tak cukup. Mak pasal anak dia. Mak tak ada orang lain lah. Tu yang kalau mak pun tak cukup, kerjaan lah. Tu yang ada babak armalah apa-apa tu. Bila ada isteri, ya, ada maksudnya ada orang yang wajib, ada orang bagi istilah saraan dia dan bagi nafkah wajib atas dia. Cuma masalah cukup tak cukup lah. Pula nafkah tak dikira hari tu lah, keperluan hari tu lah. Kasab dengan keperluan hari tu, harian. Suatu hari dia tak boleh buat kasab. Kalau kasab gaji bulanan lah. Kalau kita kata gaji makan kapak ni, hari ni goreng pisang, ada kasab. Jadi nak tengok gaji miskin dia dengan kasab dia. Dia tengok pisang tak ada, tak boleh nak jual pisang hari ni. Tapi duit simpanan ada. Ada berapa? Ada 3,000. Berapa umur dia? Baru 30 tahun. Isteri seorang, anak 2. Masih sewa lagi, kereta lagi. 3,000, 30 tahun. 33 tahun lagi. Kalau anda kata pisang tak ada, kaya tak? Cukup tak? 3,000. Hei, berapa hari habis tu? Berapa bulan je habis? Dengan 3,000 di tangan, miskin. Fakir. Miskin. Fakir. Pasal apa? Pasal mal dia tu dengan umur kolej tak ada. Jadi hari dia ada kerja. Jadi hari dia tak goreng pisang tu, masa tu dia boleh dapat zakat. Hari dia berniaga pisang, masa dia dapat zakat. Kita punya syarat kira macam tu. Boleh tangkap kita duk faham apa tu. Satu, pasal dia kaya miskin dalam zakat ni dia boleh berubah. Tak saya sebut lagi. Kalau contoh, saya bagi contoh tu goreng pisang. Katalah dia ni memang mereka goreng pisang. Duit simpanan kata ada 10,000. Dengan katalah umur 30, anak 2, isteri 1. Kita tak payah cerita hutang-hutang tadi. Sikit buat berserabut. Bagi faham hak tu. Masalah hutang apa, ada masalah ni. Kita cerita hak tu. Bagi ada skill faham macam mana nak kenalkan status kaya miskin itu dengan kasab dan mal. Jadi katalah hari raya memang ada 10,000. Tapi hari itu tak berniaga pisang lah. Hari raya takkan berniaga pisang. Dia tak berniaga. Jadi hari itu kasab tak ada. Boleh dapat zakat? Boleh? Kereta ada sebiji buat usul barang. Kereta tu riyad. Kereta tak dinilai. Rumah dia, rumah sendiri pula tu. Hari pesaka mak dia. Dia anak musuh. Berapa contoh ayat-ayat tu? Macam mana? Itu terus riyad. Takkan nak duduk orang jambatan. Yang tu tak dikira untuk kaya. Tak dikira untuk nilai kaya dia. Pasal tu daruriyat. Kereta pula taklah pakai Audi, taklah pakai Bugatti, taklah pakai motor Ducati. Tak faham sudah tu. Bahasa-bahasa tu. Kitab tengok pasal dia ngaji pondok, kitab pelambak. Kalau jual tu mau 30,000. Tak kira tu. Jual tu miskin dia. Melainkan kitab Fathul Qorib ada 40 buah. Tu nilai. Pasal apa? Fathul Qorib kira satu je hajiat dia. Itu riyad dia. Yang lain tu boleh jual. Yang lain jual. Jual itu yang tu mal. Itu mal. Itu mal untuk dinilai. Kat dia. Itu kan? Hutang orang kat dia. Dia hutang. Dia termasuk dari segi mal-mal. Cuma dia mal lah. Atas mal lah. Tak jamin bayar tu akan jadi hukum mal dia. Jadi yang tu tak kira dia kasab. Jadi atas kaedah kira mal. Jadi kalau kata jumlah ada 30,000. Tengok umur kali lah. Kalau tak ada kasab, umur kali. Jadi macam ni buat asal nak sebut, semua cerita memang macam tu. Tapi nak kata tertib untuk pakai umur ni, dia mesti selepas kasab. Tak ada kasab, tengok mal. Dan mal, bila mal mesti sakatan dia bukan harian. Umur kali. Jadi asal saya nak sebut tadi lah, dia berniaga pisang. Kalau hari tak kerja tu tak boleh berniaga pisang tak ada. Hari raya tak berniaga. Katalah saya sebut kereta apa tu sengaja untuk menunjukkan benda-benda tu adalah benda daruriyat yang tak termasuk dalam kiraan. Katalah kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, rumah pun nyewa. Motor pun tak ada, tolak kita sorong je. Dengan bahasa itu. Memang dapat duit zakat. Tapi hari raya tu orang ni bagi 100, yang ni bagi 300.
pejabat agama bagi 200 katalah itu. Ini hari raya tu saja dapat 5,000. Betul boleh dapat lagi tak? Boleh dapat lagi tak? Boleh dapat lagi tak? Boleh dapat lagi tak? Faham tak faham ni? Tidur lagi ke? Oi. Boleh dapat tak dapat? Boleh lagi lah. Pasal apa? Kasap tak ada. Betul? Harta dapat tu, okey, sekarang dah milik dia. Mal tu boleh. Sekalipun dia jadi kaya dengan sebab hari raya itu. Macam tu ada orang keluar zakat, bagi kat dia. Yang ni 10,000. Yang ni 30,000. 40,000. Katalah dapat itu. Katalah orang bagi pemberian macam tu. Taraf dia pun kita bicara fakir. Bila fakir, dia boleh dapat lebih, tak apa. Bukan mesti untuk menghilangkan kefakiran dia. Asal sebut katalah dengan anak seorang, anak 2 orang, isteri 1, umur 30. Kita pakai habis 33 untuk cerita mudah umur golek tu. 33, ada 30 tahun lagi. Kalau katalah keperluan sehari, sebulan katalah 1,000. Kebun pergilah purata untuk sebut kiraan. Jadi dengan anak, isteri tu katalah 1,000. Jadi setahun 12,000. 12 setahun 12,000, jadi 30 tahun. 10 tahun 120,000. 30 tahun 360,000. Betul. 360,000 ringgit ada kat tangan dia atau ke atas, baru kaya dengan amal. Jadi orang bagi zakat hari tu, orang ni 1,000, orang ni 10,000, orang ni 1,000. Dia tak ada kasar hari tu. Dia tengok 360,000, dapat 360,000, kaya. Orang nak bagi seterusnya, walaupun bagi RM1 tak boleh. Siapa? Kaya lah dengan mal, dengan umur golek lah. Tapi 360,000 baru kaya dengan mal. Kaya dengan mal. Tu pun tengok apa? Tengok umur 30. Kalau umur dia 63, memang tak ada kasar dah. Pada kedekat tak ada dah. Rumah sewa apa, kita tak cerita tu. Nak cerita kasar tak ada. Duit ada 3,000 lah. Duit ada 3,000. Umur 63. Berapa umur golek? Umur limit lah. Waktu berapa yang ada? Umur golek orang yang lebih daripada 63 setahun. Umur golek dia setahun dah. Jadi kira setahun. Kontrak setahun je lagi. Setahun. Bila umur 30, umur golek dia 63. Kontrak sampai 63 tahun. Kalau umur dah 63 ke atas, kontrak dia setahun dah. Maksudnya umur golek kira setahun. Pakcik tu yang umur 63 tahun ke atas, 70 tahun dah sekarang. Kasap tak ada, tapi ada duit di tangan 3,000. Boleh 3,000. Kaya sikit. Sebulan berapa kan? 1,000 cukup. Woi, makan gila, gigi pun tak ada lah. Penyakit 5 serangkai. Makan apa? Makan bubur lambuk lah. Kanji, nasi lemak semungkus tak boleh. Nasi lemak tak boleh makan. Lagi darah tinggi, kecil manis. Itu apa? Air pun minum air masuk, air masak, air kosong lah. Bobi lah, 500, bobi 500 sebulan. 500 sebulan. Setahun berapa? 5,000. 6,000. Okey. 6,000 kalau kaya. Dia ada berapa ni? 3. Pakai. 6,000. Ada 6,000? Tak boleh lah. Dari mana dia kat? Walaupun tengok lembek, lelek. Awak muda ni, umur 30, kasap tak ada. Pasal pisang tak ada. Kena pisang penyakit. Pisang tak ada. Ni tak ada kerja ni. Tapi duit dia ada 300,000. Anak 2, isteri seorang. Pakai. Kalau kira dengan mal. Hak ni tok chair 70 tahun. Lembek nak mampu. Duit ada 6,500. Pasal umur golek dia setahun. Kaya. Kau yang kek dah nak kira. Bukan dengan rating kerajaan tu. Pendapatan bawah 3,000. Kita bagi bring. Lah ni pun bukan 3,000 lah kan. 3,000 setengah. 4,000 kan. Okey macam tu lah. Okay. Masih satu okey. Ada soal?
Okey. Dalam mana? Oh tak. Dia yang tu tengok umur. Dia tak kira dalam bab marad. Maksudnya marad katalah dia marad. Maksudnya marad ni maradul maut. Maksudnya marad yang yuadi ila maut. Marad yang boleh bawa pada mati. Penyakit dia leukemia, kanser. Macam mana nak kira umur golib dia? Umur golib tetap kira dengan umur dia dengan golib. Dia tak kira dengan marad. Pasal marad dia boleh zawal, boleh datang. Dia ya'ti wa yazhab. Boleh tahu? Ya, kalau hamil sekalipun, maksudnya nak tanya tu tentang masalah penyakit tu sendiri adakah menyebabkan jadi umur golib itu bertukar pada setahun saja. Pasal seolah orang yang fi maradil maut macam mana mati. Oh, tak tengoklah bahas tu. Kena semak tu, best soalan tu. Tapi saya ingat asal hukum yang tu lah, pakai umur golib lah. Tapi ikut isu tu, ikut terlepas pandang. Rasa ada bahas tu rasanya. Tapi yang tu kalau bab wasiat tak boleh belanja tu maradul maut tu memang macam tu. Tapi masalah adakah ilhaqkan bab tu ke dalam bab zakat ni? Sebab bab fiqh atau ulama bahas, dia kadang-kadang dia ada bab bab lain, bab zakat macam ni. Tu yang fakir ni fakir bab zakat. Fakir bab suami yang kaya dan miskin wajib bagi nafkah isteri. Kalau miskin macam mana? Kaya macam mana? Tu lain pula. Lain dobit fakir miskin dia. Maksudnya suami yang fakir kena bagi 1 mud. Kalau yang kaya kena bagi 2 mud. Tawasud kena bagi 1,5 mud beras. Fakir dalam bab nafkah ke isteri. Dengan kaya, dobit dia lain. Bukan dobit dia dobit dengan masalah kasab dengan mal macam ni. Yang ni bab zakawat. Jadi nak bawa ke sana tu, ke sini tu, saya kena tengok tu, kena semak. Sorry tak boleh jawab tu. Jawab main kepala otak. Kalau asal kawan yang asal tengok umur golib lah. Tapi adakah yang tu juga nanti diletakkan seolah-olah dia fi maradil maut, seolah-olah macam orang tua dah sampai limit 63 ke atas, dia pun hukum umur maut. Dia ni maradil maut, adakah ilhaqkan pada ni? Oh tu kita bukan mujtahid, kena tengok muqallid, kita tengok muqallid lah. Muqallid tengok siapa muqallad. Okey, masa saya jawab itu je. Lain kalau ada kau boleh bantu. Hak ni pergi sekolah kebangsaan tak jumpa, kalau dengar majlis agama pun majlis agama tak syarah macam ni. Hak ni jumpa dalam kitab. Baca kitab ulama mutabar kita macam itulah dia syarah. Lagi besar kita jumpa, lagi kitab kita tengok, lagi jelas dia punya penjelasan sebiji. Kalau jawatan agama kita tanya, pakai macam tu. Tak saya dengar kata dia macam ni macam tak dia. Memanglah kau orang kan ngaji sekolah, ngaji pondok, bukan ngaji kitab mutabar. Kau tengok kitab kebangsaan lagi yang kena mana dia tadi. Baik, kemudian wa ammal faqirul araya fa huwa man la naqda bi yadihi. Baik. Adapun fakir araya. Jadi yang ni disebut fakir lain bab sikit. Yang kita bicara ni fakir dalam bab zakat. Atau fakir bab zakat. Sehingga bab fakir ni dia ada fakir bab zakat. Fakir dalam bab fitrah. Itu kita dah jumpa bab tu. Ada fakir dalam bab nafkah zaud. Ada bab fakir situ. Satu. Fakir apa lagi? Fakir dalam bab jinayat yang dipanggil akilatul jani. Akilah bagi orang buat jenayah. Orang buat jenayah kemudian dimaafkan kena bayar diat. Jadi siapa yang waris asabah bagi penjenayah ni, yang diat pula diat yang mukhafafah dengan sebab dia bunuh syibul amdi, bukan yang qatlul amdi tapi syibul amdi. Yang kena tanggung dia adalah akilah. Bila akilatul jani, akilah tu ada yang fakir dan miskin. Orang fakir kena macam mana, miskin macam mana. Dalam bab tu fakir akilatul jani, satu tarikh.
Ngaji PK kan boleh bodoh-bodoh, dia bukan boleh bodoh. Itu satu bab. Fakir apa? Ni dia sebut fakir araya. Araya. Baik, asal disebut ni fakir araya. Araya ni apa? Bukan araya makna telanjang. Bukan araya daripada arian. Pada araya ari, bukan tu. Araya ni adalah bab orang tanam buah kurma. Ada banyak orang araya kan, kalau kita belajar bab baik. Orang yang tanam buah kurma dah masak. Dia nak jual buah kurma masak dengan buah kurma yang dah dikeringkan. Boleh tak jual? Kalau ikut dia termasuk dalam baik ribawi. Pasal tamar dengan tamar mesti kering yang dah kering. Basah tak boleh. Basah ada benda ribawi tak boleh jual basah. Beras atau sesuatu kita sebut kurma dulu. Kurma kalau kurma Mekah. Dia kalau dah dikeringkan tak boleh jual dengan hak basah. Melainkan baik araya. Baik araya boleh. Jadi maksudnya kurma yang telah dikeringkan, yang dah dipetik dengan kurma atas pokok yang dimasak boleh dijual oleh orang yang fakir araya. Maksudnya fakir araya ni siapa dia? Orang yang la naqda biadi. Nukut tak ada kat tangan. Tapi kalau mal yang ada kat dia ialah tamar yang sedang masak. Nak makan buah tamar masak, dia tak jadi apa istilahnya? Tak jadi ghiza. Dia tamar yang jadi ghiza ialah tamar dah kering. Yang tu kalau makan tamar je hari-hari tak apa. Dia jadi ghiza. Tapi kalau makan buah tamar yang orang jual bulan puasa hak kuning dan merah tu, dia atas pada rutop lah kan. Hak tu makan pagi lagi, tengah hari lapar. Memang makan nasi pun lapar kan. Tapi maksudnya dia lapar cepat. Dia tak jadi riza. Jadi dalam keadaan la naqda biadi ni, orang yang fakir araya harus jual buah tamar di pokok dengan buah tamar kering. Dan walaupun asalnya dia benda ribawi, tapi untuk dia fakir araya sah. Nak sebut fakir araya tarikh lain, bukan tarikh tu. Jadi pasal apa fakir araya? Dia ialah mala naqda biadi. Tak faham araya tu, nanti panjang umur jumpa baik araya. Letih sama cerita ni. Tapi takat tu cerdik lah, faham lah tu. Tak apa cerdik lah, pastikan tak cerdik pergi ngaji. Tu kena benda buat ayat tu kan. Memang tak bisa dengar apa dia araya tu. Satu fiqh dia ada istilahi. Jumpa je tengok istilah. Okey. Miskin pula. Wal miskinu man qadara ala malin au kasbin. Siapa yang dia kuasa di atas dapatkan mal. Bila qadara ala mal, maksudnya dia qadara pula ala malin. Jadi ada mal kat dia. Pula tu dia qadara ala mal. Qadara ala mal maksud qadara ala iktisabil mal. Dia mampu atas cari harta. Satu. Au kasbin atau qadara ala kasbin. Jadi ada mal kat dia. Mal mana? Kalau kita buat misal ni, dia ada mal tanah. Lepas tu dia boleh sewa untuk orang buat bendang. Qadara ala mal namanya. Kalau kata dia ada kebun getah, di situ dia boleh ada hasil getah, ada hasil sawit. Tu qadara alal mal namanya. Maksud mal ada yang ada pada dia menyebabkan ada kudrah dapat mal. Kalau qadara ala kasbin, kasab yang ada kat dia usaha untuk dapat mal. Ni qadara ala mal yang ada. Cuma mal tu, mal bukan mal zakat lah. Dia boleh qadara ala mal. Atau misalnya duit ada, dia boleh bagi orang, kadar tu dapat ribih daripada mudharabah. Tu qadara alal mal. Qadara alal mal. Mal dia tu boleh dibesarkan. Mal dia tu. Kalau cuma yang tu mal betul. Kalau kebun getah, atas kira mal untuk fakir miskin, dia tak panggil mal. Tapi kebun getah tu, dia boleh iktisad, boleh motong. Bobi bahasa motong tu. Buat usaha untuk dapatkan mal.
Kau tu istilahnya qadar ala mal. Qadar ala mal. Itu satu. Au kasbin ataupun kasab. Jadi faham ni bab-bab siapa sara tak sembang lah. Bab sara tu dia tengok itu je, sikit je. Nak tackle faham bab nafkah tu. Yang dia qadar ala mal ataupun qadar ala kasbin yaqa'u kullu